Okey, selamat malam. Boleh dengar tak suara saya? Boleh dengar? Okey. Boleh. So seperti biasa hari ni Sains SPM. So kita akan sambung bahagian terakhir minggu ni iaitu kertas 2. Okey. Dan saya tengok lagi masih ramai belum lagi masuk. Okey. Tak apa. Diorang boleh join nanti. So kita akan sambung seperti biasa. Minggu lepas saya rasa saya stop dekat soalan nombor 8, betul tak? Betul tak soalan nombor 8 kita stop minggu lepas? Boleh seorang beritahu saya? Jangan check saya tak nampak nanti. Soalan nombor 8 ke ataupun depan lagi? Yang nombor 8 ke ataupun yang depan lagi? Macam mana tu? 8. 8 Okey, so tak apa. Kita akan sambung untuk soalan nombor 8. Pergi sikit lah. Nanti kamu cakap saya tak dengar nanti. Okey, so nombor 8. Kalau kamu tengok dekat betul-betul situ, Raja 8 tu. Okey. So Raja 8 menunjukkan dua kaedah berbeza yang digunakan untuk memproses ikan. Jadi kalau kamu tengok yang pertama sekali kaedah M dan yang kedua kaedah N. Okay. Bila kamu dah tengok saja soalan macam ni, kamu dah kena tahu dah apa yang dimaksudkan sebenarnya. Kamu dah kena standby dah. Kena standby nota semua dah. Maksudnya dah ada idea dah. Jadi kalau saya tengok pun saya dah tahu dah, okey, satu mesti canning. Kita panggil dia canning, pengetinan kan. Satu lagi canning. Satu lagi tu kalau kamu tengok dia macam orang letak bawah mata cahaya matahari. Jadi kamu dah kena tahu dah sebab kamu ada lebih kurang 6 proses. Canning lah, pasteurizing lah, boiling lah, vacuum packing. So banyak benda kamu ada, kamu kena ingat. Okay. So untuk yang pertama sekali. Okay. So untuk yang pertama sekali, method M. Apa method M ni sebenarnya? Apa jawapan method M? Apa dia? Baru tadi saya cakap tu. Saya letak ni dah. Okey, jawab. Apa tu M? Apa kaedah M tu? Pengetinan. Pengetinan, bagus. Pengetinan. Buat macam ni satu markah. Yang kedua, mengapakah kaedah N menjadikan makanan tahan lebih lama? Tengok, kaedah N dia menjadikan makanan tahan lebih lama. Apa sebab kamu? Simple je, soalan satu markah, jawapan pun mesti simple-simple. Apa yang menyebabkan benda ni berlaku? Kenapa? Apa reason dia? Boleh seorang beritahu? Kenapa? Mengelakkan apa? Mengelakkan pertumbuhan apa? Mikroorganisma. Okay. So kita nak mengelakkan pertumbuhan mikroorganisma. Jadi sebab tu kita kena menjemur lah bawah cahaya matahari. Okay. Okay, saya nak yang lain tolong jawab soalan yang saya tanya ni. Jangan kamu diam je. Saya cakap dengan siapa pun tak tahu pula. Okay. Kamu nak belajar kena bagi feedback. Jangan tengok saja. Saya tak buat apa slideshow kat depan. Okay. Okay, yang C pula. Adakah anda bersetuju bahawa amalan pemakanan yang diproses boleh menjejaskan kesihatan? Wajarkan jawapan anda. Yang ini kamu kena bagi satu jawapan solid, lepas tu kamu kena buat huraian kenapa kamu kata benda ni. Jadi adakah
anda bersetuju bahawa amalan pemakanan yang diproses boleh menjejaskan kesihatan. Maksudnya makanan yang diproses ni boleh menjejaskan kesihatan. Kalau kamu kata ya, jawab kenapa kamu kata ya. Kalau kamu kata tidak, kamu kena jawab kenapa kamu kata tidak. Dia apa jawapan kamu? Apa jawapan kamu? Adakah makanan yang diproses tu akan menyebabkan menjejaskan kesihatan? Macam mana? Seorang-seorang tolong jawab tu. Baik, ni cadangan daripada kamu. Kamu diam je, saya akan tunggulah jawapan daripada kamu. Ya ataupun tidak? Mana yang lain? Diam je. Ya ataupun tidak? Ya. Adakah anda, apa? Bersetuju. Bersetuju kenapa tu? Sebab makanan bertahan lama mesti dia adakan bahan kimia. Lagi satu pengetinan pun tin tu akan keluarkan something boleh menjelaskan kesihatan. Okey, bagus. Dia kata bersetuju. Masih ke? Bagus. Kamu memberi feedback. Okay. Yang lain ni tengok je kot. Okay. Yang lain ni tengok je kot kan. Saya minta yang lain pun jawab juga. Jangan diam saja. Okay. Okay. Macam kakak ni cakap tadi tu. Tahu siapa nama dia. Dia kata bersetuju sebab dia akan memberikan kesan sampingan. Ataupun dia akan memberikan side effect. Okay. Kesan buruk kepada manusia. Ini yang pentingnya. Kamu tak boleh makan makanan yang proses banyak sangat. Sebab apa kita katakan, makanan semula jadi dengan makanan yang diproses ni beza tau. Beza dari segi kandungan nutrien pun beza, dari segi kandungan kalsium, vitamin, mineral, semua beza. Sebab apa? Sebab makanan yang natural ni kita tak ada letak apa-apa bahan yang boleh membuatkan dia tahan lama. Kalau makanan yang diproses, kita akan tambah chemical. Bila kita tambah chemical, apa berlaku kepada makanan tersebut? Dia akan tahan lama. Tetapi dia akan memberi kesan sampingan kepada badan manusia. For example, dia akan menjadikan seseorang itu hilang kesuburan. Okay? Dia boleh membuatkan seseorang itu hilang kesuburan. Boleh rosakkan buah pinggan. Kidney pun boleh failure jika kita suka makan bahan-bahan yang ringan. Okay. Jadi itu sebabnya kita tak boleh makan makanan tin banyak sangat. Dan fast food ni kita kena kurangkan. Okay. Dia adalah penyebab utama obesity. Okay. Pergi kepada D, emulsifier dan juga antioksidan. Antioksidan ni tak ada oksigen lah, tu kamu kena faham. Jadi kalau emulsifier ni pengemulsi. Pengemulsi ni dia buat apa pengemulsi ni? Apa berlaku jika chemical substances used in food processing with their proper function? For example, pengemulsi. Biasa kita tambahkan dekat susu, tak silap tadi. Antioksidan. Pengantioksida. Jadi, dekat sini ada dua yang berbeza. Satu emulsifier, satu lagi antioksidan. Jadi, emulsifier ni kita letak dekat mana? Apa dia akan buat? Emulsifier ni kamu kena ambil nota, dia akan memperbaiki homogeneity. Ataupun lebih kita katakan dia macam gelatin. Gelatin ni agak-agak dia ada gelatin. Dia akan kita tambah gelatin ni dekat agak-agak supaya dia jadi keras. Supaya dia dapat stabil. Okay. And emulsifier ni tak ada, maksudnya keteksturan makanan tu hilang. Tekstur, tak ada makanan tekstur kalau tak tambah emulsifier.
Okay, sebagai contoh susu. Susu kalau dia dah rosak dia akan berjadi apa kita panggil macam dia dah jadi macam sedimen. Dia dah jadi macam sedimen ataupun dia jadi macam bulat-bulat lah kan. Dia punya texture tu tak kita panggil tak teratur. Itu kita kena tahu kalau tak ada emulsifier ataupun emulsifier dah expired, susu akan bertukar warna. Mungkin dia akan jadi warna kecoklatan atau kekuningan. Okay. Dan yang kedua, antioksidan. Okay, antioksidan ni, okay, nama pun antioksidan. Okay, bila nama pun antioksidan, dia akan mengelakkan kereaktifan oksigen terhadap sesuatu bahan makanan. Okay, jadi antioksidan ni dia biasa kita akan letak kepada buah. Okay, so saya akan beri satu contoh dekat sini, biasa kamu tengoklah. Okay, jika kamu makan buah apple, buah oren kamu tak akan perasan buah apple. Kalau kamu makan buah apple, kamu dah potong buah apple dan lepas tu kamu makan sambil bercakap dengan orang lain. Okay, bila sesuatu benda kita buat secara serentak, apa berlaku? Kadang-kadang kerja tu kita tak akan fokus. Jadi apa yang kita akan buat? Kita akan fokuskan kepada lebih yang berseronok, yang memberikan kita seronok, yang senang bagi kita. Sebagai contoh, bila kita makan sambil bercakap dengan orang lain, kita tak akan fokuskan betul-betul kepada makanan. Kita akan fokuskan apa kita nak cakap dengan orang tu saja. Jadi bila kita buat perbuatan macam tu, kita makan apple, kamu biarkan apple dekat mulut, kan? Tak gigit pun mulut biar tu. Sebab sibuk cakap, sebut tengah dengar apa dia cakap tu, kamu perasan kamu akan ada rasa ada macam warna coklat dekat apple. Dan biasa orang tak pandai dia makan ni. Tapi bila biasa macam kamu kena tahu bermakna benda tu dah react dengan oksigen. Bila dia dah react dengan oksigen, dia akan bertukar warna. Jadi itu sahaja. Sebab tu dia bertukar menjadi warna merah. Kamu sebagai student science, you are a science student. You should able understand and explain the consequences of something that happens around you. Benda yang berlaku dekat surrounding kamu ni, kamu kena cuba memberikan penerangan baru kamu boleh nampak. Macam saya macam tengok saya dapat benda ni, saya terangkan kepada kamu. Kalau saya tak terangkan, kamu memang takkan perasan benda ni. Okay, so nak jadi pelajar sains yang berjaya dalam masa hadapan, you should able to explain whatever it is that happens in front of you or surrounding you. Bila kamu really able to explain what happened in that positions, that means you are able to go further in that medical field. Itu saya nak kamu tahu. So kenapa benda ni berlaku, kamu kena tahu. Okay, kenapa apple yang saya gigit tu ditukar menjadi warna merah? Because it react with oxygen. Sebab lain kali bila kamu jumpa balik soalan ni, kamu tak akan panik. Sebab kalau ditanya explain why this thing happen, kamu dah boleh bagi tahu jawapan. Sebab benda ni kita tak ada dalam buku. Kadang-kadang dia akan tanya benda yang luar daripada buku. Kamu nak jadi kat mana pula? So you don't have time to look at the source. For example, mana kamu ada masa nak pergi look at your journal ke, nak look at book in library ke, nak buat research ke. Not research, sorry. Nak buat, nak ambil buku rujukan ke kan. Reference book ke, nak tengok balik ke. Tak ada. Baca buku teks pun tak nak. Macam mana nak baca buku reference pula? Lagi-lagi macam pandemic time for now. Memang amalan membaca dah tak ada lah. Jadi kamu kena praktikan. Okay, tak payah hafal benda ni. Yang lain kali tanya pun dah boleh jawab lah. Okay, soalan nombor 9. Soalan nombor 9 sangat senang. Yang ini saya rasa pasal signal. Okay, sebenarnya dia suka tanya benda ni, dia suka kaitkan dengan hearing. Ear, mana cochlea, mana eardrum. Apa function cochlea, apa function eardrum. Okay, so dia akan tanya. Okay, so kamu kena tahulah. Okay. Okay, yang kedua, nombor 9 pula kita pergi. Yang pertama, berdasarkan diagram 9, Raja 9, bulatkan komponen R. Okay, kalau R, okay, terminal area sini, transmitting area. Dia letak area kat sini.
Lepas tu kamu tengok dia ada amplifier. Amplifier dia akan membesarkan suara. That's the function of amplifier. Jadi dalam mic ni ada apa? Dalam R ni ada apa sebenarnya? Okay. Radio. So mic tu adalah dia akan memberi it will channel the sound, okay, to the amplifier. So amplifier will boost the sound. Itu function dia lah, kalau kamu dengar. So dekat sini dia akan ada oscillator. So di sini that's the answer lah, oscillator. Kalau saya tanya kamu lepas 10 minit baru jawab, daripada saya tunggu 10 minit buang masa, baik saya jawab sendiri. Okay. Okay, state the type of wave generated by component R. Okay. So wave yang dia akan generated ni dia dah kata sini radio. Jadi mestilah gelombang pun gelombang radio. Okay. So dia dah kata radio kat sini. Jadi kita letak sini gelombang radio. Letak je G gelombang. Saya letak G, kamu letak gelombang. Kamu spell lah gelombang radio. Okay. Gelombang radio. Buat macam ni satu markah. Tengok atas je, dia tak payah fikir banyak pun. Namakan process occur in component T. Oscillator ni apa berlaku dekat oscillator. Okay, ayat ni kamu kena betul-betul baca dan betul-betul kamu kena faham. Proses yang berlaku dekat oscillator ni dia akan berlaku modulation. Dalam bahasa Melayu kita panggil modulasi. Jadi apa proses yang berlaku dekat sini adalah modulation. Jadi kamu kena tengoklah modulasi lah. Saya tulis senang sikit. Okay. Proses yang berlaku dekat sini adalah modulasi. Okay, modulasi. Jadi satu markah. Okay. So what functions? Apakah fungsi mikrofon dalam sistem pemancar radio tersebut? So kalau radio, kalau kamu tak ada mikrofon, macam mana kamu nak cakap? Okay. Kamu nak tak ada mikrofon ni, kamu tak boleh bercakap. Jadi mikrofon ni saya dah bagi tahu lah, dia akan menukarkan gelombang bunyi ni kepada gelombang isyarat radio. Sebab tu kamu akan receiver tu boleh detect the signal. Jadi apa dia punya function ni, dia akan tukarkan, okay, yang D ni kena faham, dia akan tukarkan, okay, okay, gelombang radio ni, gelombang bunyi kepada panggil isyarat. Isyarat. Okay. Dia akan tukar gelombang bunyi ni kepada isyarat audio. Sebab tu kamu boleh dengar lah. Okay. Okay, yang C pula. E pula. Okay. Yang E kamu tengok, nyatakan komponen elektronik utama di sebuah amplifier. So kalau sebuah amplifier, komponen utama dia adalah transistor. Itu kamu kena tahu. Dia komponen utama yang kamu kena tahu adalah transistor, kita panggil dia. Okay. Transistor adalah komponen utama dia. That's very important. Bukan kita panggil, dia ada dua. Bukan transformer, dia transistor. Transistor dia kecil dia. Transformer dia macam petak, kan? Transistor dia macam kecil. Okay, transistor. Okay, lepas tu dan last kali. Okay, mark type of transmitting area in the box provided. Okay, yang ini kamu kena tahu gelombang ni, modulation how it happen, how the modulation is gone. Yang ini memang tak ada, tak logik pun ni. Yang ini mana boleh kamu dengar, tak boleh. Okay, and this one ni rapat. Okay, actually dia ada dia punya amplitude, this one to this one dia punya amplitude. Yang ini dengan yang ini adalah dia punya wavelength. Satu titik ke satu titik ni kita panggil dia wavelength. Okay, jadi ini kecil. Okay, yang ini yang paling tepat sebab dia punya modulation punya wave ni macam dia. You should know lah. Kamu kena tahu how it look like.
Okay. Macam mana nak tahu lebih lanjut, baca balik nota dia. Okay. Tapi kamu buat latihan pun, moreover you can score actually. You don't need to worry about it. Okay. Buat latihan pun kamu boleh buat. Okay. Okay, yang nombor 10 pula. Okay. So ini kali pertama saya ajar bahagian C. Biasa saya takkan ajar bahagian C. Sebab saya tak suka sangat tulis ni. I lebih suka straightforward. Tapi ini kali pertama seperti yang saya janjikan, saya akan mengajar bahagian C. Okay. Macam mana nak score bahagian C. Okay. I will teach you. I will give you some examples and I will give you some hint for you. And tolong pick lah. And if you can take notes, it much better and easy. Okay. So kali pertama saya ajar bahagian C. Yang ni kamu kena fokus. Macam mana nak tulis. How you want to write a proper answer for section C. Jawapan yang wajar. Jangan mengarut. Itu je saya nak. Saya pernah tengok soalan kertas pelajar yang melayang. Apa benda ditulis pun saya pun tak faham. Okay. Sebab tak susah sangat soalan dia. Kamu baca, contoh kita baca sini. Puan Alia dan Puan Aini menghidap rabun dekat memakai cermin mata berkanta cembung dan cermin mata berkanta cembung. Cermin mata Puan Alia mempunyai jarak fokus yang lebih pendek berbanding Puan Aini. Hal ini kerana kanta cermin mata mereka mempunyai ketebalan yang berbeza. Jadi di sini dia dah bagi dah dia punya manipulated variable dia. Dia dah bagi dia punya responding variable. Dia dah bagi dia punya apa constant variable dia. So kalau sebagai seorang pelajar, kalau kamu tak dapat nak determine benda ni dekat sini, maksudnya kamu dah fail. You dah fail dekat sini. Kalau kamu tak pandai determine MV, RV dengan constant variable dalam percakapan ni, maksudnya kamu bahagian C kamu dah fail. Sebab kalau kamu tak tahu variable, kamu tak boleh jawab aim. Kamu tak boleh jawab hypothesis and you cannot do conclusion. Jadi apa nak buat? Tidur. Kalau kamu tak pandai apa yang saya baca ni, kamu tak pandai ambil. Okay? Science ni kamu tak boleh baca story. You cannot read story. You should pick the main point. Main point ni bukan nak buat summary, bukan. What is the need of the questions? Apa yang dia perlukan dalam soalan tu? Bukan main ambil je, tak ada. Okay, macam saya baca, saya tahu dah apa dia punya manipulated, apa dia punya responding and what is the constant variable. When the variables you know, bila kamu dah tahu variables, apa berlaku kepada aim kamu, it's easy. Apa berlaku kepada hypothesis kamu, it's easy. Apa berlaku kepada your trend, it's easy. Your inference, you kena fikir dulu. Because inference you tak boleh main petik je. You should relate to the hypothesis. Or you should relate to your aim. And what is your observation pun kena tahu. Okay. Observation pun saya dah tahu dah daripada sini. Saya tengok, saya dah tahu dah observation. Apa yang saya observe dekat sini, thickness of the lens is different for the both spectacles. Itu saya punya observations. Nampak? Saya tak pergi lagi soalan, I dah boleh pick actually. Okay. Okay, so suggest one hypothesis. Memang tahu mesti dia akan tanya one hypothesis. Okay. So hypothesis ni bila dia main dengan thickness ni, dia akan main dengan the focal length. Dia akan main dengan focal length. Bermakna dia punya focus point dia dapat tengok dengan dekat clear ke jauh clear. Dia main macam tu. So you should know how to write an hypothesis. Jadi hypothesis yang saya dapat tengok daripada sini, yang pertama sekali saya tahu dia punya thickness dia berbeza. Saya nak dengar daripada kamu, bagi saya hypothesis, apa hypothesis dia, saya nak daripada kamu. Could anyone please help me for hypothesis A? Cepat, hari ni kita nak buat eksperimen, kita nak target 8 markah ke 9 markah ni. Ada 2 eksperimen ni kak? Cepat. Jangan senang je eksperimen 2 tu. Tu saya nak ajar dah, apa prinsipal tu pun kamu kena dengar. Apa hipotesis dia? Semakin tebal sesuatu kanta, semakin pendek panjang fokus kanta itu. Bagus. Apa jawab tadi tu memang bagus. Semakin tebal, semakin panjang
Semakin tebal bukan semakin panjang, sorry. Semakin tebal, semakin pendek. Dia kena vice versa. Dia tak boleh panjang, dia pun panjang. Bukan. Dia semakin tebal, dia semakin pendek dia punya jarak. Okay, dia kena lawan. Dia bukan semua sama because length. This one is length. Kalau saya buka dia punya, saya lukis pun sama juga. Okay, so semakin panjang tadi tu, semakin tebal kanta tu ataupun glasses, dia akan ada semakin pendek dia punya jarak focal length. Jadi kamu kena tulis dekat A ni. Okay, what should you write in A ni, saya akan tulis semakin tebal kanta, semakin pendek. Panjang focal length ni jarak what do you call that, focal length, focal length focal length semakin pendek, jarak fokus focal length, yes, jarak fokus. Okay, jarak, so vice versa lah, kamu nak terbalik kamu tak ada masalah. Okay. Okay, yang B pula, base. Berdasarkan maklumat yang diberikan, cadangkan satu eksperimen untuk menyiasat jarak fokus kanta cembung menggunakan satu kanta cembung tebal, satu kanta nipis, pemegang kanta, lilin, skrin putih dan radar lain. Ayat ini yang biasa orang tak pandai buat ni. Okay, so yang penting walaupun kamu dah tak tahu nak jawab apa, soalan pertama satu markah tu kenapa bagi, sebab atas dia dah bagi investigation, dia dah bagi aim dah. So apa tu aim? To investigate the focal length of convex using one thick lens, one thick thin convex lens. So apa kamu nak buat aim kamu letak, ambil atas, letak je dekat bawah. That's the easy version lah. Okay, so apa yang saya akan buat untuk yang AI ni, yang pertama, untuk dia punya aim ni, saya nak to investigate, saya ambil balik yang ini, to investigate the relationship ataupun saya nak kata to study the focal length of thick concave convex lens and thin convex lens. Sebab di sini ada convex dan juga thick dan juga thin. Jadi saya boleh letak sini untuk mengkaji, bahasa Melayu dia untuk mengkaji. Okey. Untuk mengkaji untuk mengkaji jarak. Okey, jarak fokus bagi kanta cembung. Saya letak sini kanta cembung. Okay, bagi kanta cembung tebal dan tipis. Bahasa Melayu saya ni susah sikit. Okay. So dia nak mengkaji jarak fokus length bagi kanta cembung yang tebal dan juga nipis. Itu saja, sebab tu satu markah. Okay. Okay, yang variable dia, manipulated and responding variable. Ini Aida bagi tahu tadi tu. Apa tu manipulated? MV dia apa? Okay, apa RV dia? Dan apa dia tak minta constant. Okay, tak apa. Apa MV, apa RV bang? Aida bagi tahu tadi tu. Apa MV? Mana tadi tu? Aida bagi tahu tadi. Ketebalan kanta. Bagus, ketebalan kanta. Ketebalan kanta. Apa dia punya bertindak balas kak? Bertindak balas dia apa kak? Jarak fokus.
Bagus, jarak focal. Jarak fokus. Jarak fokus. Jarak fokus, settle. Dah 3 markah. Okay, list apparatus and material. Okay, apparatus and material ni kebanyakan pelajar buat salahnya dekat mana? Dia memang dah list lah actually. Okay. Tapi kamu kena tambah satu, masalahnya tu dekat sana kacau dia. Ramai yang tanya saya, cikgu, saya nak dapat markah sebab biasa untuk bahagian list of apparatus ni biasa pelajar tak dapat markah dengan saya lah bila tanda. Saya kata simple je. Macam mana nak bagi markah, kau tulis balik ni mana cukup. Dia kena tambah satu lagi. Sebab tu kamu kena biasakan soalan paper 3 ni kena, paper 3 pula. Section C ni kamu kena biasakan soalan. Sebab kalau kamu tak pandai buat, susah. Okay. Kamu list of apparatus ni, ambil balik apparatus ni, kamu letak je. Okay. Sebab tu sains ni kadang-kadang, kamu nampak macam senang, macam susah tapi ikutkannya senang saja. Kamu tak tahu kan, okay, apa dia dah letak tulis. Kalau orang yang tanda ni manusia bukan mesin. Jadi dia tengok lah kamu punya kertas ni dah teruk sangat tu, dia bagilah markah kesian. Okay. Sebab bukan kamu biarkan kosong. Itu kamu kena faham. Okay. Pelajar yang biarkan kosong tu yang fail. Itu simple je. Pelajar yang biarkan kosong kertas dia confirm fail. Tapi pelajar yang tulis walaupun dia tak tahu, dia berusaha, memang dia takkan fail. Kalau fail pun memang dia tulis separuh. Memang tak boleh nak tolong lah. Dia menjawab separuh. Kamu tulis je apa dia bagi kat sini, just kamu kena tambah satu benda. Sepatutnya bila kamu dah tengok soalan yang ini, kamu tahu dia dah bagi apparatus, dia dah bagi di cembung nipis, pemegang kantor lilin, skrin putih dan juga radar. Mesti something dia nak buat tentang yang kita punya kepala otak ni dah fikir dah Walaupun aku tak tahu lah eksperimen ni apa benda lah, eksperimen ni dah lah bagi lilin, lepas tu dia bagi kantor, pemegang kantor. Aku atas pun tak tahu macam mana nak jawab bawah pula. Kita fikir dulu, relax dulu. Kamu tengok dekat situ dia bagi satu kantor cembung tebal, dia bagi kantor cembung nipis. Kita fikirkan focal length punya macam nak lukis. Yang pertama tengah-tengah tu mesti ada focus point, lepas tu dia ada F, lepas tu dia ada image. Itu tak ada masalah. Sekarang yang screen tu mesti dia nak keluarkan image. Tak ada masalah. Jadi dia nak tahu jarak fokus tu berapa, mesti kena ada satu benda lagi iaitu pembaris. Jadi kalau kamu tulis semua ni, lepas tu kamu tambah pembaris, baru dapat satu markah, ikutkanlah. Tapi kalau dah semua ni salah, sini je ada chance, satu markah je lah, tak ada masalah. So kamu kena tambah satu pembaris kat sini. Prosedur ataupun method, ini ramai salah. Prosedur ni, kamu kena faham kelas. Kalau kamu tak tahu buat prosedur, very very difficult to score. Sebab eksperimen ni kamu buat sendiri. Jadi kalau kamu buat sendiri, kalau kamu tak tahu prosedur, that's very hard for you to score anything. So 4 markah kamu kena bagi 4 prosedur. Dan dekat sini saya biasa akan suruh pelajar saya, kalau boleh masukkan safety precautional. Tahu safety precautional tu apa? Safety precautional ni apa yang kita kena buat. For example, sebab kamu dah memang blank, tak tahu eksperimen ni macam nak buat, masukkan safety precautional, ada markah kita akan tolong kamu. Apa safety precautional dia? Safety precautional dia kita kena wear safety glasses, wear safety goggles, wear glove when we do anything. And must wear safety goggles, must tie your hair. If girls, must tie your hair. They do not wear watch. Benda ni semua kamu kena tulis. Always wear safety goggles when you deal with any kind of acids. Kalau kamu deal dengan hydrochloric acid, hydrochloric ke sulfuric acid ke, kamu kena wear safety goggles, kamu kena wear glove. And glove tu kamu tak boleh wear yang kain punya, you cannot wear cloth. Glove yang normal, you should wear laboratory glove, which means there's a plastic glove for you. You should wear that. And when you handle with
something with heating material ataupun bahan bakar ataupun metals, you should wear safety glove, okay, to protect your hands from getting burned. So if you precise everything and you very specific, almost sangat specific in writing your procedure, although you don't know what is going on with the experiment. Kamu tak tahu apa benda saya nak tulis ni dengan eksperimen ni. I don't even know what happened, what to do, and what is the first step, what is my final step, and what is the result. I don't know how to conduct this experiment, sir, but I should do something. So I don't want to leave my page blank. So kamu kena, you should act smart. Whether you, I not say like kamu tak tahu 100% soalan tu memang tak ada lah. Kamu akan tahu 50% tu kamu tahu. Cuma yang remain 50% yang kamu tak tahu. Jadi apa yang kamu boleh tambah. So untuk eksperimen ni, I tak tahu kamu dah dapat dia punya gambaran ke tak. Okay, actually. Okay. So actually dia punya eksperimen ni bila saya baca tadi pun, I actually dah dapat gambaran. Kenapa saya dapat gambaran? Because saya pernah conduct eksperimen ni. Itu sahaja. Kamu, I tak tahu pernah conduct ke tak because you are in the pandemic, so I cannot do anything lah. But normally untuk kantor ni kita tak akan conduct experiment in the lab. Okay, because it's too tricky and it is not suitable for you lah, sebab dia tak tepat sangat actually. So kita tak, we not suggested to do experiment lah. Okay. So kita takkan buat benda ni, eksperimen ni kita tak lakukan, just kita kena tahu saja what is the result only. So untuk prosedur ni, yang first step ni kamu kena tahu how you want to construct your procedure lah. Okay. So yang pertama sekali, prosedur ni kamu kena tahu, kamu kena lukis macam mana dia. Baru lukis, if you draw, okay, and explain the things. Kalau kamu lukis saja tak ada markah, please. You don't have any marks for your drawing. Please take note. Ambil nota ni. Jangan manja yang pandai-pandai lukis ni. Tak payah lukis. Kalau kamu tak tahu lah. Tapi if possible, try to draw lah. And then, okay, not enough. Okay, you should draw and label. Kamu kena draw dan kamu kena label. Kalau kamu tak draw, kalau kamu tak label, lagi salah. Okay? Okay, wait. I have a call. Wait. Okay guys, sorry, I have a call. So we continue back. Okay. Procedure and method kan. Okay. Bila kamu lukis, when you draw something, for example saya kata kamu nak lukis yang ni kamu kena take note sebab pelajar tak tahu apa benda nak lukis. Kamu dengar suara saya Kadang-kadang kalau saya dapat call ni, saya cakap balik nanti kadang-kadang dia tak dengar. Okey, sepatutnya pelajar kadang-kadang dia tak tahu macam mana nak jawab soalan paper 3 ni bahagian prosedur. Dia ingat dia lukis dan cantik dapat markah. Tak ada. No way Kamu lukis contoh, for example, kamu lukis macam ni kamu lukis macam ni, kamu lukis macam buruk mana kau lukis pun, aku tak kisah, saya tak kisah. Ni. Kalau kamu biarkan macam ni, obviously wrong. Tak boleh, salah. This is not standard. Kamu ada standard. You have standard in your for science we have standard. Okay? Macam ni. Ada orang lukis macam ni. Biarkan, salah. Although saya tahu kamu lukis macam ni, okay, lepas tu kamu lukis macam ni. Ini. This one I know that this is a ruler, but kalau kamu tak label, this one is wrong. Saya tak boleh terima. Kalau kamu tak label, dia tak dianggap sebagai ruler. So you should be careful.
Nak lukis boleh, tak ada masalah, label. Tak label, tak ada masalah juga, tak ada markah. Memanglah, memang lukisan memang tak ada markah. Tapi kalau nak lukis pun lukis secara scientific sikit lah. Jangan lukis main-main je, tak payah. Kalau kamu lukis tak confident, don't draw. Because no mark for drawing. That what for you want to draw. Okay? Bila kamu tak ada markah untuk drawing, kau nak buat mangsa buat apa? In case kalau kamu draw tu kamu ada idea, oh, go ahead lah. Okay? Ada seseorang ni bila dia lukis baru dia akan ada idea. Okay, go ahead, no problem. Tapi kalau ada seorang ni dia tak tahu apa, lepas tu mengarut-ngarut lukis pula, tak payah. Baik tak payah buat. Okay? Okay. So yang pertama sekali prosedur dia, yang pertama ni kamu kena faham di sini. Kanta cembung tu, okay, kanta cembung yang tebal tu mesti kena letak dekat hadapan skrin putih. You should place your lens in front of the white screen. Kamu kena place. Okay. Yang kedua, lens tu mesti kamu kena arahkan ke dekat lilin. Ini saya I told you lah. Yang pertama kamu kena letak depan skrin, yang kedua kamu kena arahkan ke, lilin tu mesti straight lah. Kalau kamu tak arahkan dengan skrin, macam mana dia nak bagi image? So logik lah kan. So letak depan skrin, yang kedua betul-betul arahkan dekat lilin tu. Okay. Lepas tu kamu kena, dia macam kamera lah. There's example macam kamera. Lepas tu kamu kena adjust dia punya skrin tu supaya image tu laras. Image tu clear. Okay. You should adjust the screen until you get sharp image. That means you can read the image. Kamu boleh baca image tersebut. Kamu kena adjust sampai macam tu. Okay. Dan nombor 4, jarak tu, focal length tu mestilah kamu kena ukur lah. Ukur sebab tu kamu letak pembaris. You should measure first jarak dia. Okay. And finally, kamu kena soalan yang sama, jawapan yang sama setiap eksperimen kita akan buat. Repeat the same step. Okay. Using tin pula. Kamu dah letak tick, sekarang buat dekat tin. Ataupun kamu start dengan tin, ambil lepas tu repeat with the tick. Yang penting you should have idea. Okay. Kalau ada pelajar tanya saya, cikgu macam mana kalau cikgu lukis? Okay. Kalau lukis macam ni je. Skrin dekat sini. Ini skrin Ini skrin. Ini kanta. Ini macam ni. Okay. Yang penting jarak sini dengan jarak sini kau sama, kau ukur. Kau jangan tak ukur pula. Okay. You should measure. But give a gap sebab depends. Kalau yang ini tebal, pendek. Kalau dia nipis, panjang macam tu. Okay. Sebab X and Y ni distance dia tak sama. Okay. So ini dia punya gambar. Tapi gambar biasanya tak ada markah. We just write saja. Markah hanya dekat prosedur for mark. Okay. Kalau boleh tambah safety precautions, you can get a solid for mark without any doubt. Okay. Tabulation of data. Biasa tabulation of data ni kita tak boleh buat sebab we not conduct the experiment yet. We just assume saja. Bila kita assume, kita tak boleh we cannot write the exact value kan. So kalau tabulation of data biasa kamu just kena buat macam ni sajalah. Biasa tabulation of data kalau untuk yang ini dia ada tick dan tin kan. So kamu kena tahu berapa dia punya focal length sajalah sebab kita nak ukur dia punya focal length. Jadi letak macam ni, okay. Thickness of lens lah. Yang ini okay. Yang ni thickness of lens. Okay. Thickness of lens, yang ini focal length dia. Atau focal length ataupun kita bagi dia F. Yang ini thick. Okay. Ini thick, dekat sini thin. Kau letak macam ni, satu markah. Okay. You do like this, one mark lah. Okay. Ini cara dia nak buat. Okay. Untuk first experiment. So you move on to second experiment. Second experiment dia pasal hydrophobic. Okay, yang ini pasal actually this one is like
deterjen, tak silap saya ni, deterjen dengan normal soap yang mana lebih aktif. And which one is more active lah, maksudnya berkesan. Sebab deterjen dengan soap solution ni yang mana dia lebih cepat menghilangkan karat adalah deterjen, not soap. Itu dia punya eksperimen, tengok. Kita kena baca, kita tahu dah. So hydrophilic tail dan hydrophobic head. Okay, hydrophobic tail dan juga hydrophilic head. Itu kamu kena tahu dia punya terms ni kamu kena tahu. Okay. Macam for example, there is a process of amoeba engulf the food we call as Posiophidia, if I'm not mistaken. So dia ada dia punya terms dia dah, sedikit biological terms lah, and you should know that. So yang ni palm oil is based, nampak? Saya actually masa tadi saya bincang dengan kamu pasal deterjen dengan soap solutions. I don't even look at these things. Saya tak tengok pun yang ni. Okay, I tengok bawah ni saja. Okay. For information, I just look here only. I look here and then I look this one. Lepas tu saya tengok clothing, dah tahu dah. Okay, ni mesti something with detergent and soap. Sebab apa benda ni saya sentiasa ulang benda yang sama je. Jadi dia memang ada still in my mind lah. Always I repeated the same things. Not for 1 year, 2 years. I think for past 5 years. So the things is always in my head. So I can, in my mind actually, I can just explain, we just look at one word, soap. Okay, tahu lah apa benda tu. Okay. So the process of soap saponifications. Sekarang yang ini dia nak buat eksperimen tentang soap dengan deterjen yang mana lebih berkesan. Dan result ni kita dah tahu lah, deterjen yang lebih berkesan. Okay. So minyak kelapa sawit merupakan bahan asas dalam pembuatan sabun, yes. Okay, dan proses dia saponification. Nak buat soap ni saponification dan saya pernah buat eksperimen. So I'm familiar with this one lah. So sabun digunakan sebagai ejen pencuci yang sangat penting untuk menanggalkan kotoran pada pakaian. Jadi saya dah kata dah, sabun dengan deterjen yang mana lebih kesan adalah deterjen. So cloth, kain, lepas tu yang kedua dia buat apa ni? So removal dia. So berdasarkan Raja 111 dan 11B, A dengan B, tindakan pencucian oleh sabun berdasarkan sifat hydrophilic dan hydrophobic. So hydrophilic tail dan juga hydrophobic head. Dia ada dua tindakan yang berbeza lah. So terangkan tindakan pencucian oleh sabun berdasarkan sifat hydrophilic dan juga hydrophobic. Okay, this one kamu kena look back your notes. Kamu tak tahu nota, you cannot explain the things lah. Okay. Sebab hydrophobic dengan hydrophilic ni saya dah kata dia ada head dan tail portion. Bila kamu tengok dekat sana kamu tahu. Okay. Jadi bahagian hydrophobic ni dia echo. Okay, kalau kamu tak percaya ni, hydrophobic ni echo. This one is tail and this one is head. Okay. So bahagian echo ni kita panggil dia dia larut dalam kotoran seperti grease ke, itu dia head. Tail yang pergi larut selain daripada head because it's too different in the size, differ in the size. So yang akan larut dengan cepat adalah dia punya tail. Jadi kamu boleh letak situ apa dia punya dia kata 4 markah kan. So kita kena letak 2 markah untuk phobic dan juga 2 markah untuk philic. Jadi saya boleh letak situ any 2 marks lain. So saya boleh letak maybe bahagian hydrophobic adalah tail. Okay, tail dia akan larut dekat kotoran ataupun grease. Yang kedua kamu nak ceritakan, kamu boleh cerita hydrophilic head ni, dia soap tu dia akan dissolve dekat water. Sebab yang dia punya kepala tu dia akan dissolve dekat water, tapi yang tail tu dia akan larut dekat kotoran. Itu kamu kena faham. Okay, so lain kali dah jumpa soalan ni kamu dah boleh tahu dah. Yang kepala dia akan larut dalam air, tapi yang tail tu that will dissolve in the dirt or in the grease, for example. Okay. Yang ketiga kotoran tu dikelilingi oleh sabun.
Okay, kotoran dikelilingi oleh molekul sabun dan kamu boleh kata kat situ water movement, action of brushing ke dia akan remove the dirt. Actually kamu kena bagi tahu macam mana kita nak gosok pakaian saja actually. Bagaimana kita nak hilangkan kotoran. That's how you explain to the not explain, that's how you write or you answer the questions actually. Bagaimana proses how dia. Macam saya akan susun. So saya tahu dia hydrophobic is a tail, hydrophilic is a head. So hydrophobic is dissolved in the dirt and hydrophilic is dissolved in water. Okay, itu yang soalan 1 dan juga soalan 2 saya bagi. And seterusnya pula saya ambil what the process will happen. Okay, the soap molecule will surrounded at the dirt. Okay, and then the soap tu kan dia surrounded dekat dirt tu, dan last kali action kita ambil macam ni bila kita brushing the things, so the dirt will remove lah, kita gosok dia punya kotoran tu akan hilang lah, because there's a presence of soap there, molecule of soap there ada baru dia akan hilang. So itu penerangan dia actually. Okay, yang B pula, ghee, fried chicken and butter, saturated fat. Saturated fat ni lemak tepu. Lemak tepu. So study the informations in diagrams 11C and construct the concept of saturated fat. Your answer should be based on the following aspect. Common characteristic. Kenapa sih ciri-ciri sepunya? Common, apa common characteristic dia? Ghee, fried chicken and butter. Officially this one is fat lah. High calorific value and not apa kita kata not good for health. Tapi kamu kena ceritakan pasal dia punya saturated fat ni punya karakteristik. Kamu kena tahu saturated fat ni adalah dia akan menjadi pepejal pada suhu bilik. That's why saturated fat is lama kelamaan it turns to cholesterol. Sebab dia akan menjadi pepejal in room temperature. So, bila kita store in room temperature, the saturated fat will become solid in room temperature. So that's why you tends to get cholesterol. So sebab tu kamu tak boleh makan. Lahan saturated fat tak apa. Okay, they still liquid in room temperature, but saturated fat will become solid. So you should know that lah. So yang common things. So yang pertama saya dah kata saturated fat dia akan menjadi pepejal in room temperature. Yang kedua, it's not good for health. For example, this one is highly calorific value punya. Kamu nak burn fat pun susah. Sebab ghee, minyak, kamu tak boleh makan banyak benda yang berminyak. That's why roti naan is not advisable to eat at night, because first of all, roti naan ni heavy things. It is a high content of starch. Walaupun nampak macam satu, we hard to eat the roti naan with tandoori. That's not good for health when we eat at night. Okay, memang meals tu sedap tapi not advisable lah. Okay, so yang pertama sekali saya dah bagi tahu dah jawab dah. Yang kedua lah, give another one example of saturated fat. Banyak boleh. Kalau dah ada chicken, kau lenyap yang benda kau nak, pizza ke. Okay, lagi kamu nak letak meat ke, meat pun fat juga, kolesterol tinggi. Okay, so lepas ni kamu kena terangkan kepada kamu punya kawan ke apa, kalau dia tak tahu pasal what is the side effect of saturated fat. So yelah dia jadi pepejal, sebab itulah kamu gemuk. That's why you're gaining your weight because of the saturated fat. Okay, so the saturated fat that's not burn easily. It's not burn easily. Cannot burn easily in your body. Okay, so that's why lah. Okay, so yang seterusnya, give one example of unsaturated fat and state one of its characteristic. Okay, saya unsaturated fat saya dah bagi tahu dah. Unsaturated fat ni dia boleh cepat apa kata dia boleh cepat dia akan menjadi liquid in room temperature. For example, olive oil. Olive oil, that's why we
they encourage us, and mereka encourage kita guna olive oil dalam masakan, tapi because of it's expensive kita tak mampu nak beli sebab 500 ml pun dah dekat 20 lebih 30 lebih lah, I'm not sure. So because olive oil is unsaturated fat and it's fat free, that's why that they consider olive oil as fat free ni unsaturated fat, and in room temperature they will remain in liquid form ataupun low melting point kita panggil dia. Okay, so itu yang kamu kena tahulah. Okay, so dia punya karakteristik ni kamu nak letak it remain liquid in room temperature pun boleh, ataupun it has low melting point pun boleh, tak ada masalah. Okay, dan last sekali kepada nombor 4. 12 ni kau buat sendirilah. This one is Bernoulli's principle. Nombor 4, relate the common characteristic to construct an actual concept of unsaturated. Hubungkaitkan ciri-ciri sepunya untuk membina konsep sebenar lemak tepung. Jadi kamu nak hubung kait ni, kamu kena letaklah macam ni. Kalau kita dah main dengan room temperature, so kita kata saturated fat, okay, saturated fat remains in solid substances when kept in room temperature, ataupun saturated lemak tepung ni dia akan berada dalam keadaan terpejam dalam suhu bilik. So satu markah yang cukup lah sebab dia suruh relate saja. Okay, they ask us to relate only, so we already done relate the things. Okay, so nombor 4 pun settle. Okay, nombor 12 ni I just go through macam tu saja. This is called as Bernoulli's principle sebab dia ada prinsip velocity of air dan juga pressure. Jadi velocity of air increase, pressure decrease, velocity of air decrease, pressure increase. That's the concept, and this one is aerodynamic. Okay, bird's wing pun sama juga. Okay, this is the wing shape. Bird wing pun sama juga. So ini I dah pernah terangkan kepada kamu, and I just want you to, if you have a time you can do it by your own self. If you have any problems you can just PM me, no problems, I can help you lah. Okay, because now time's up, so already 10. So saya tak nak extend sampai pukul 10 lebih because sekarang pun dah lambat. So tomorrow is your weekend and you should enjoy your weekend. So ada soalan berkaitan dengan soalan ni, you just can PM me. I will, you can just message me if you want. I will explain to you lah. Okay, if I have time I will reply back to you and I get back to you lah. Okay, so I rasa dekat sampai sini sahajalah untuk hari ni. Okay, because it's time already 10 dan saya pun saya dah tunaikan janji saya. So saya kata saya nak bincang kertas bahagian C, FC and the experiment I already done with you. So I think I'm done my part. So next week ni mungkin saya akan bagi bahan yang baru, yang lebih latest, yang terdekat dengan format peperiksaan kamu. So biar kamu lama-lama kamu dah practice kamu punya style, so you become familiar dengan soalan-soalan SPM. That's how you should train right now. Tak ada masa nak kita nak pergi belajar balik chapter form 4 lah, chapter form 5 dah tak payah. Pergi buat soalan pasirnya. I'm sure kamu akan dapat yang terbaik. Ini saya punya kata, dan saya praktikan benda ni sampai sekarang. Dan saya berjaya juga. Benda yang kita ulang setiap hari kan, lama-lama kita jadi master dalam benda tu, dia memang senang. Kalau kamu pergi time sekarang ni, kamu nak pergi tengok boleh, tapi kamu nak revise semua chapter form 4 and semua chapter form 5, you still have time, but my advice is tak payah buang masa. Buat past year, because past year you will learn many things from there. Banyak benda baru-baru kamu boleh learn from your past year. Not only science, but other than the BM, Mathematics, Science, agama Islam ke sejarah ke math ke kan. Kalau kamu buat past year saja, kamu akan tahu what is the trend on the questions. What is the way, how the questions is being repeated. How they ask with you. Macam mana dia benda yang sama dia ulang macam mana. Macam bagaimana soalan dia. Kita dah belajar nota ni kan, macam mana dia tukar kepada soalan. Itu semua kamu akan tahu bila kamu buat past year.